Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 11 Jun 2023. Rizab margin bekalan air di Sabah kini adalah rendah iaitu pada tahap 7.3%. Angka itu menunjukkan Sabah antara negeri mempunyai rizab margin bekalan air rendah bawah 10% bersama Perlis dan Melaka berbanding negeri lain yang mempunyai rizab margin lebih baik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Armizan Muhammad Ali memaklumkan terdapat beberapa kawasan yang mengalami kekurangan sumber air terawat di negeri ini, termasuk kawasan pembangunan ekonomi di pantai barat Sabah melibatkan daerah Kota Kinabalu, Tuaran, Pinampang, Putatan dan Papar kerana kadar rizab margin bekalan air pada kadar negatif. Di federal dan juga Jabatan Air, dapatan yang kita dapat lihat bahawa negeri Sabah pada masa kini mempunyai reserve margin air secara keseluruhannya adalah pada tahap rendah berbanding dengan beberapa negeri yang lain yang berada pada tahap yang selesa, contohnya Pulau Pinang dan Terengganu melebihi 20%. Beliau yang juga ahli Parlimen Papar memberitahu sidang media selepas Majlis Taklimat Khas Projek Pembinaan Empangan Papar di Papar. Datuk Armizan optimis pembinaan empangan Papar adalah penyelesaian jangka panjang bagi mengatasi rizab margin bekalan air rendah di negeri ini. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Armizan memaklumkan pasukan petugas khas pembangunan sosio-ekonomi komuniti kawasan empangan Papar, Papar Dam Texet ditubuhkan sebagai pemangkin untuk menyediakan syur dan cadangan mengenai pembinaan empangan Papar. Syur dan cadangan tersebut akan dipanjangkan kepada kerajaan negeri untuk tindakan selanjutnya. Menurut Datuk Armizan, cadangan pembinaan empangan Papar bukan hanya melibatkan pembangunan untuk mengatasi isu bekalan air. Sebaliknya, perlu disertai bersama pakej pembangunan sosioekonomi bagi memanfaatkan penduduk setempat. Task Force ini, terms of reference dia, fungsi utama dia adalah melihat kepada aspek pembangunan sosioekonomi kepada penduduk yang terlibat. Apa jaminan yang boleh diberikan? We have to be fair to the local people. We have to be fair to those affected. Daripada awal, kita perlu melaksanakan sesi libat urus dengan mendengar feel, aspirasi, apa harapan mereka dan kita berkongsi maklumat supaya mereka faham bahawa pembangunan empangan ini tidak akan datang untuk membangunkan empangan semata-mata. Setakat ini terdapat 2 kawasan dilihat sesuai lokasi pembinaan empangan tersebut, bagaimanapun ianya masih belum diputuskan kerana kajiannya belum dapat dimuktamadkan atas beberapa faktor termasuk isu dalam komuniti. 6 penerbangan domestik dari Sabah disediakan untuk membawa bakal jemaah haji negeri ini ke Kuala Lumpur sebelum menaiki penerbangan ke Tanah Suci Mekah. Pada tahun ini, seramai 1,079 bakal jemaah haji negeri ini terpilih menunaikan ibadah itu berbanding 355 jemaah tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Datuk Dr. Haji Muhammad Naim Mokhtar mengingatkan semua jemaah menjaga adab dan akhlak sepanjang berada di Tanah Suci demi menjaga nama baik negara. Dalam masa sama, semua jemaah juga perlu keluar secara berkumpulan serta sentiasa memakai kad pengenalan diri yang disediakan tabung haji TH demi keselamatan diri. Beliau berucap dalam majlis meraihkan keberangkatan kumpulan pertama Jemaah Haji Sabah ke Tanah Suci di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Sementara itu, Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin dalam perutusannya mahu bakal jemaah haji memberi tumpuan sepanjang mengerjakan ibadah tersebut dengan mengaplikasi ilmu yang dipelajari semasa mengikuti kursus haji anjuran lembaga TH. Ia penting bagi memastikan rukun Islam kelima itu dapat dilaksana dengan sempurna sekaligus mendapat haji mabrur. Bakal jemaah haji juga dinasihatkan untuk sentiasa bersyukur dengan nikmat keamanan yang dikecapi negara sehingga membolehkan mereka menunaikan ibadah haji.
Tambah Tun Johar Kerajaan Negeri dan TH sentiasa memastikan kebajikan para jemaah haji termasuk menyediakan kemudahan infrastruktur terbaik sebelum, semasa dan selepas selesai mengerjakan ibadah haji. Dalam pada itu, penerbangan bakal jemaah haji kumpulan pertama seramai 142 orang dari negeri ini telah berlepas pada 6.35 petang semalam dari lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Ketika ditemui RTM, bakal jemaah haji menzahirkan rasa syukur atas peluang mengerjakan ibadah tersebut. Syukur Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT kerana pada kali ini berkesempatan menjadi tetamu Allah di Tanah Suci, dan ini adalah sesuatu yang amat mengembirakan. Lebih-lebih lagi kali ini saya bersama-sama dengan keluarga dapat menunaikan rukun Islam yang kelima ini. Perasaan itu seronok pun ada, gembira pun ada, terharu pun ada, macam-macam lah. Kami tahun 2000 sudah kami kena panggil, tapi oleh kerana COVID. Jadi kami macam umur 65 ke atas ditangguhkan kan. Yang tahun lalu kan umur 65 ke bawah dipanggil, tapi kami tidak dipanggil tahun ini, syukur Alhamdulillah. Harapan saya, kalau saya bilang harapan, memang semoga macam saya jadi pemimpin dalam rumah tangga, anak-anak, cucu dan sahabat ataupun saudara mara boleh mudah-mudahan menerima panggilan macam saya dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Tanah Suci nanti. Kementerian Sumber Manusia kini dalam fasa kajian mewujudkan satu polisi supaya anak-anak muda yang menjalani latihan industri diberi bayaran allowance oleh pihak majikan. Timbalan Menterinya Mustafa Sakmud berkata dapatan awal mendapati ada majikan yang membayar allowance kepada pelatih industri mereka. Kajian berkenaan akan dipercepat agar polisi dapat segera diwujudkan untuk bayaran allowance latihan industri dilaksana. Kita mahu ada satu polisi yang khusus untuk memastikan bahawa anak-anak kita ini yang melalui internship ini dapat dibayar. Tapi itu akan melalui beberapa kajian dan kita memerlukan kerjasama daripada pihak kerajaan, pihak majikan dan juga kesatuan sekerja untuk kita bersepakat bagaimana kita menangani isu ini. Ujar Mustafa sebagai mantan pemimpin belia, beliau melihat bahawa majikan perlu mengambil kira kebajikan pelatih industri dengan menyediakan allowance wajarnya terutama golongan B40. Beliau mengulas perkembangan terkini usaha kementeriannya mewajibkan bayaran allowance kepada pelatih industri selepas majlis ramah mesra bersama bakal jemaah haji Parlimen Sepanggar di Kota Kinabalu. Seramai 52 bakal jemaah haji Parlimen Sepanggar diraikan dalam majlis ini. Penerima bantuan kerajaan negeri khususnya bantuan di bawah pengurusan Majlis Ugama Islam Sabah disaran sentiasa menyemak status semasa masing-masing dalam masa sama mendapatkan maklumat penuh daripada pihak berkenaan agar memahami dengan jelas syarat bantuan diberikan. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram kata ini bagi mengelak berlaku kekeliruan terhadap kelayakan bantuan yang diterima. Jadi kita melihat perkara itu perlu dijelaskan, perlu dibagi pendedahan kenapa mereka tidak lagi menerima wang yang telah disalurkan selama ini kepada mereka. Jadi itu sebab saya telah menyarankan kepada MUIS kita perlu melakukan taklimat supaya jelas kepada golongan asnaf. Karena kalau tidak jelas dia akan banyak isu yang akan timbul dengan adanya pendedahan daripada pihak pegawai-pegawai MUIS dan juga Baitul Mal itu jelas bahawa diorang tidak sudah keliru. Datuk Ruslan yang juga Adun Lumadan berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Cakna Asnaf dan Ilmu Dun Lumadan di Beaufort. Beliau turut mencadangkan agar Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS menganjurkan kursus pengurusan kewangan masjid dan surau di seluruh negeri agar sumber kewangan institusi terbabit diurus dengan lebih telus dan teratur. Seramai 113 penduduk dari 8 kampung menyertai program ini.
Lebih 100 pengamal media bersama ahli keluarga masing-masing memeriahkan sambutan Hari Keluarga Persatuan Wartawan Sabah SJA yang diadakan di Penampang. Program bertujuan mengeratkan lagi hubungan silaturahim dalam kalangan pengamal media pelbagai agensi di negeri ini. Program bermula 9 pagi ini diisi dengan pelbagai aktiviti antaranya sukaneka dan cabutan tiket bertuah. For the last 3 years, 2020, 2021, 22, we couldn't hold our family day. It is an important event for journalists to get the families together. It's bonding for everyone. I'm happy that this year we managed to hold it after so long. Family Day SJA untuk kali ini, we have games. More than I think around 10 games untuk semua lah, because most of us macam all this while macam sibuk kerja apa semua, ada berjumpa tapi berjumpa untuk bekerja. So this time around it's macam ada chill sikit. It's our day lah. Bagus juga lah, ya bagus juga sebagai macam kami yang sudah kira bersara lah. Karena pagil begini, sekurang-kurangnya dapat jumpa kawan-kawan lama, dapat saling mengetahui perkembangan terkini lah, selain daripada kita mengikuti perkembangan semasa. Selepas 3 tahun kita tidak mengadakan Hari Keluarga Sabah Journalist Association, rasa gembira sebab kita sama-sama dapat mengeratkan lagi silaturahim antara keluarga SJA di Sabah dan kita dapat jumpa kawan-kawan. SJA ditubuhkan sejak tahun 1994 dengan keahlian hampir 200 orang setakat ini membabitkan pengamal media di seluruh Sabah. Baik, sekian paparan untuk Berita Pagi Sabah. Berita Pagi Sarawak menyusul selepas ini. Saya Suaran Shah. Assalamualaikum. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.